Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali kita, dan pada pagi ini insya-Allah Ustaz akan bincang perkara berkaitan dengan fi'il. Sebelum ini kita telah bincang perkara berkaitan dengan fa'il. Fi'il dan fa'il ini dua benda yang tidak boleh dipisah antara satu sama lain. Apabila ada fa'il, wajib ada fi'il. Beberapa perkara yang berkaitan dengan fi'il yang menjadi sukatan kita kepada mereka yang ingin mengambil siji pelajar Islam. Pertamanya ialah tajridul fi'li min alamati tasniyah wal jam'. Kata kerja itu hendaklah dibuang daripadanya huruf yang menunjukkan dia musanna ataupun menunjukkan dia jamak. Jika ditanya mata yajibu tajridu fi'li min alamatil musanna awil jam'i, yajibu tajridul fi'li min alamati tasniyah wal jam'i idza usnida ila zahir musanna aw jam'i. Nahu aflahal mu'minani aw aflahal mu'minuna. Tempat yang wajib kita buang huruf yang menandakan fi'il itu musanna ataupun yang menandakan fi'il itu jamak apabila disandarkan fi'il itu kepada isim zahir yang musanna atau isim zahir yang jamak. Yajibu tajridul fi'li min alamatil musanna min alamatit tasniyah awil jam'i idza usnida ila zahir musanna aw jam'. Contoh dia aflahal mu'minani. Mana fi'il di sini? Fi'il ialah aflahal. Fa'ilnya isim musanna di sini. Isim zahir musanna mu'minani. Telah berjaya dua orang yang beriman. Biasanya kata kerja jika menunjukkan satu aflaha, dua aflaha, rama aflahu. Kalau kata kerja musanna ada alif, kata dia jamak ada waw, aflahu. Kata kerja mufrad aflaha. Tetapi jika sekiranya selepas kata kerja tersebut ada isim zahir, maka dibuang. Maka kita buang huruf musanna ataupun huruf jamak. Sebab itu kata aflaha mu'minani, aflaha mu'minuna. Rama aflaha mu'minun. Telah beroleh kejayaan semua orang-orang yang beriman. Telah beroleh kejayaan al-mu'minani, dua orang yang beriman. Kita buang. Tak. Ingat ya, tempat wajib buang fi'il daripada alamat tasniyah jam'i dan alamat jamak apabila disandarkan fi'il tersebut kepada isim zahir yang musanna. Iza usnida ila zahir musanna awil jam'. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, nak buat fi'il pula. Nak buat kata kerja. Mata yajibu hasful fi'li. Boleh ke tak kita buat kata kerja? Bilakah wajib kita buang kata kerja? Kata kerja ini wajib dibuang dalam dua keadaan. Keadaan pertama, idza waqa'a ismu marfu' ba'da in. Tempat yang kedua wajib dibuang, idza waqa'a ismu marfu' ba'da idza. Apabila jatuh isim yang rafu' itu selepas huruf in. Contohnya nahu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhum. Mana kata kerja di sini? Mana huruf in di sini? Ada in, wa in. Ada isim lepas dia ada ahadun. Isim tu marfu', tanda dia rafu' dhammah. Jadi di antara in dan ahadun tu ada kata kerja yang dibuang. Yang wajib dibuang, bukan tak boleh nak sebut. Wa in istajaraka ahadun. Ada perkataan istajaraka di situ, tapi wajib dibuang.
Kenapa dibuang? Kerana kata kerja itu selepas huruf in, dan selepasnya ada fi'il isim fa'il, isim marfu itu jadi fa'il. Kalau kita i'rab ya ahadun ni, ahadun i'rab macam mana? I'rab dia fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', alamat rafu' dhammah. Mana fi'il dia? Fa'il di fi'li wujubul hasbi, fi'il bagi fi'il wajib dihazaf. Ahada kita tak sebut, kita tidak kata wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajruh. Kalau sebut istajaraka pula lepas in itu jadi dua kali lah istajaraka, ayat pun jadi cacat. Ingat tempat yang pertama iza waqa'a ismu ba'da marfu' ba'da in. Tempat yang kedua wajib hazaf fi'il wujuban ialah iza waqa'a ismu marfu' ba'da iza as-sama'u syaqqat. Contoh dia, apabila langit pecah. Apabila langit pecah, lepas iza tu ada fi'il yang dah hazaf. Iza insyaqqatis sama'u. As-sama' isim marfu', alamat rafu' dhammah. Isim marfu' bagi di fi'li mahzuf, fi'il mahzuf wujuban, wajib buang tu iza, sebab dia telah ditunjukkan oleh fi'il selepas dia tu, lepas fi'il selepas dia. Dan kita kena fi'il yang dibuat ini dengan melihat fi'il selepas as-sama'. Jadi kita tidak sebut idza insyaqqatis sama'u insyaqqat, sebut sekali saja. Ini maknanya tempat wajib hazaf dua tempat, iza waqa'a isim marfu' ba'da iza ataupun iza waqa'a isim marfu' ba'da in. Ingat contoh dia tu, dua contoh. Seterusnya hazaf fi'il jawazan. Ini tempat harus nak hazaf. Saat ni tempat wajib hazaf. Hak ni nak buang pun tak apa, fi'il tak boleh buang pun tak apa. Mata yajuzul hasfil fi'li, bilakah harus kita buang fi'il? Yajuzu hasfil fi'li idza dalla ad-dalil 'ala al-fi'li. Kita harus buat fi'il apabila ada dalil yang menunjukkan kepada fi'il tersebut. Supaya seperti idza kama qila lak man qara', apabila dikatakan kepada kamu man qara'a, siapa yang baca ini? Kamu jawab Zaidun. Kita jawab Zaidun, tak sebut yang baca Zaidun, kita tak sebut qara'a Zaidun. Kalau nak sebut boleh juga qara'a Zaidun. Man qara'a hadzal Qur'an, man qara'a al-Qur'an, fataqul qara'a Zaidun al-Qur'an. Betul, Zaid baca Quran. Ataupun kita kata Zaid saja, betul juga. Sebab itu dikatakan harus nak buat pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Sebab jika kita tak sebut fa'il di situ pun orang sudah faham dah, sudah fa'il, sudah tahu dah fa'il yang dibuat itu qara'a. Siapa baca Quran? Ali. Memang sudah tahu dah perkataan baca itu yang dibuang. Tak sebut pun tidak apa. Sebab itulah kita nak sebut boleh, tak sebut pun tak mengapa. Kemudian wujub ta'nis fi'il ma'al fa'il. Wajib kita ta'niskan fi'il bersama dengan fa'il. Perkara yang ketiga mengenai tajuk fi'il ini, kita wajibkan ta'nis fi'il. Kata kerja wajib kita perempuankan kata kerja. Kata kerja ni dia dalam bahasa Arab untuk lelaki ada kata kerja untuk lelaki berlainan dengan kata kerja untuk perempuan. Kalau pergi lelaki, pergi untuk lelaki zahabah, pergi untuk perempuan zahabat. Makan untuk lelaki akala, makan untuk perempuan akalat. Kata kerja untuk perempuan dimasukkan huruf ta'nis, ta'nis. Okey. Baik, ketika mana wajib kita masukkan, wajib mentakniskan fi'il, ada wajib memperempuankan kata kerja. Dia kata kau ada tiga keadaan. Pertama, kaunul fa'il isim zahiran hakiki ta'nis. Kaunul fa'ili ismin isman zahiran hakiki ta'nis. Nahu qamat hindun. Contoh pertama tempat yang wajib kita ta'nis ialah fa'il itu isim zahir. Kata nama isim zahir, bukan ganti nama dah, isim zahir dah. Yang kedua hakiki ta'nis, yang muannas hakiki, yang betul-betul perempuan. Nak tahu dia perempuan atau tidak, betul-betul perempuan atau tidak, dia melahirkan ataupun bertelur.
Mana yang betul-betul perempuan muannah hakiki ni terdiri daripada manusia, daripada binatang yang melahirkan ataupun binatang yang bertelur. Qamat Zaidun, qamat Hindun. Qamat Hindun. Baik. Hindu ni muannah ke muannas dia? Hindu tak muannah hakiki, beranak nama bagi perempuan. Fa'il dia qamat. Apa berbetul di sini? Sebab fa'il dia isim zahir muannah hakiki. Kalau kita tak berbetul, kita kata qama Hindun, maka orang akan anggap Hindun itu lelaki. Jadi ada lelaki yang bernama perempuan. Takut jadi kesamaran begitu. Sebab itulah kena berbetul. Wajib berbetul apabila fa'il isim zahir hakiki ta'nis. Yang kedua, kaunul fa'il dhamir mustatiran ya'udu ila hakiki ta'nis. Nahwu Hindun qamat. Yang kedua, fa'ilnya pula dhamir mustatir. Kembali kepada muannah hakiki ta'nis, seperti Hindun qamat. Kita ubah menjadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah qamat Hindun, ubah kepada ismiyah. Hindun qamat dimulakan dengan kata nama, kemudian diikuti dengan fi'il. Hindun ni jadi mubtada pula, marfu' alamat rafu' dhammah. Qamat fi'il, dan ada fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir, dhamir ganti nama yang disembunyi, yang tersembunyi. Dekati nama tersebut kembali kepada Hindu, ila hakiki ta'nis, kembali kepada Hindu yang muannas hakiki. Sebab itulah kita berbetul. Dhamir mustatir, takdir hiya, kita takdirkan dia kepada hiya kerana ia kembali kepada Hindu yang muannas. Sebab tu kena berbetul. Salah kita kata Hindun qama. Salah. Kena Hindun qamat, sebab fa'il dia muannas hakiki, dhamir mustatir muannas hakiki ya'udu ila dhamir mustatir taqdir hiya ya'udu ila Hindun muannas hakiki. Yang ketiga, qaunul fa'il dhamir mustatir ya'udu ila majazi ta'nis. Nahu asy-syamsu tala'at. Yang ketiganya, fa'il itu dhamir mustatir juga kembali kepada muannah majazi, ianya kembali kepada muannah majazi. Contoh dia asy-syamsu tala'at. Matahari terbit. Matahari jadi mubtada, tala'at tu fi'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir ganti nama yang tersembunyi, takdir hiya. Takdir dia hiya, bukan huwa, hiya. Kembali kepada syamsu. Kembali kepada syamsu muannah majazi. Syamsu ni muannah majazi. Orang Arab mengatakan syamsu sebagai muannah majazi sebab dia bukan jenis haiwan, bukan jenis manusia. Dia tidak beranak, dia tidak ada alat kelamin dah. Tala'at, maka tala'at kita kena berbetul, tak boleh kata tala'at sebab fa'il dia dhamir mustatir takdir ya, maka berbetul lah untuk menjadikan dia sebagai muannas. Kemudian jawaz ta'nif fi'il ma'al fa'il. Ta'nif ni tempat apa? Tempat wajib kita ta'nif. Tempat wajib ta'nif fi'il ma'al fa'il ada 3 tempat. Apabila fa'il dia muannas hakiki, apabila fa'il dia dhamir mustatir kembali kepada muannas hakiki. Yang ketiga, dhamir mustatir kembali kepada muannah majazi. Maka 3 tempat tersebut wajib ta'nis fa'il. Wajib kita masukkan ta'nis pada kata kerja. Ini pula harus kita masuk ta'nis pada kata kerja. Jawazu ta'nis fi'il. Dia ada 4 keadaan. Keadaan pertama, iza kana al-fi'il jamak taksir. Nahu qamatul labu au qamatul labu. Fa'il di sini at-tullab jamak taksir. Oleh kerana jamak taksir, kita harus nak jadikan fi'il itu bubuhta pun tak apa, tak nak pun tak apa. Kata qamatul labu. Jamak taksir ni dia meliputi lelaki dan perempuan, ataupun qamat at-tullabu. Yang kedua, apabila fa'il jamak muannas salim. Fa'il jamak muannas salim juga boleh nak berbuta ataupun tak nak berbuta pada fi'il dia. Qama at-talibatu, telah berdiri pelajar-pelajar perempuan itu. Qamat talibatu, telah berdiri pelajar-pelajar perempuan itu. Boleh berbuta pun tak apa, tak nak berbuta pun tak apa.
Kita telah belajar sebelum ni bahawa jamak tu ada tiga jenis. Jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim meliputi semua lelaki sahaja, jamak muannas salim meliputi semua perempuan sahaja, jamak taksir meliputi lelaki dan perempuan. Fi'il wajib muzakkar jika sekiranya fa'il dia jamak muzakkar salim. Qama talibuna. Oleh kerana talibun jamak muzakkar salim, fi'il wajib muzakkar. Tetapi jika sekiranya fa'il itu jamak taksir ataupun jamak muannas salim, maka kita harus nak muzakkarkan fi'il pun boleh, nak muannaskan fi'il pun boleh dah. Nak kata qama tullabu pun boleh, qamat tullabu pun boleh, qama at-talibatu pun boleh, qama at-talibatu pun boleh, qama at-talibatu pun boleh. Hak tak boleh berbuhtanya ta'niskan fi'il hanyalah ketika jamak muzakkar salim. Seterusnya jawaz tempat yang ketiga dan keempat harus kita ta'nis fa'il ialah iza kana al-fa'ilu li ni'ma aw li bi'sa muannatsan. Apabila fa'il itu bagi ni'ma ataupun bi'sa yang muannas. Ni'ma ni makna sebaik-baik, bi'sa makna sejahat-jahat. Fa'il dianya muannas. Contoh dia nahwu ni'mal fatatu Zainabun. Sebaik-baik perempuan, sebaik-baik pemudi Zainab. Sebaik-baik pemudi Zainab. Mana fi'il? Fi'il di sini ni'mah. Mana fa'il? Fa'il dia fatah. Fatah. Zainab. Zainab ni, Zainabun ni dia jadi mubtada' muakhar dah. Zainab sebaik-baik perempuan. Fi'il dan fa'il itu khabar muqaddam. Ya, kita nak tengok sini fa'il dia perempuan. Apabila fa'il perempuan, fi'il dia ni'mah, maka kita boleh nak bubuh ta pun tak apa, tak si bubuh ta pun tak apa. Ini contoh ni. Maka kata contoh bi'sa, bi'sal fatatu ataupun bi'sal imra'atu. Kita kata imra'atu salih, imra'atun nuh. Sejahat-jahat perempuan isteri Nabi Nuh. Bi'sa imra'atu imra'atun nuh ataupun bi'sa pun boleh. Dengar dia, kalau lepas pada ni'mah fa'il dia muannas, maka kita boleh guna muzakkar pun boleh, guna muannas pun boleh. Ni'mah untuk lelaki, nikmat untuk perempuan. Tapi kalau fa'il kepada ni'mah itu perempuan, boleh kita masukkan ta pun tak apa, ataupun nak buat ta pun tak apa. Tapi jika fa'ilnya lelaki, kita kata ni'mar rajulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik lelaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kata ni'mah, tak boleh bubuh nikmat. Sebab fa'il bagi nikmat itu muzakkar. Kalau fa'il bagi nikmat muannas, harus bubuh guna ni'mah dan harus juga guna nikmat. Iza kana al-fa'il di ni'mah aw li bi'sa muannasan. Yang keempat, akhir sekali tempat harus kita ta'nif fi'il ialah iza kana al-fa'il isim zahiran majazi ta'nis nahwu tala'a asy-syamsu aw tala'at asy-syamsu. Apabila fa'il itu isim zahir, isim zahir bukan dhamir, dan muannah majazi, majazi. Syamsu ni muannah majazi. Orang Arab anggap dia sebagai muannas. Kita tengok tala'a syamsu. Tala'a fi'il. Mana fa'il dia? Asy-syamsu. Kita nak kata tala'a pun tak apa, tala'a pun tak apa. Kenapa boleh kedua-duanya? Kerana syamsu itu isim zahir muannah majazi. Isim zahir muannah majazi. Tapi kalau kita letak syamsu depan, tak boleh nak kata asy-syamsu tala'an. Salah kata begitu. Kena kata asy-syamsu tala'an. Sebab fa'ilnya bukan lagi syamsu. Fa'ilnya dhamir mustatir takdir hiya ya'udu ila muannas majazi. Kemudian seterusnya wajib buat ta'nih bersama fa'il muannah yang sebenar, muannas hakiki. Kita belajar seperti tadi tentang hukum wajib masuk wajib bubuh ta'nih ataupun harus masuk bubuh ta'nih pada kata kerja, Hak ni pula wajib buat ta'nih.
ta'ni tu wajib buai. Dia ada lepas tu wajib buai pula ta'ni. Ketika mana? Ketika fa'il dia mu'annas hakiki. Jika ditanya mata yajibu hasbi ta'nis sakinah ma'a fa'ilihi mu'annas hakiki, bilakah wajib dibuat ta'nis yang mati bersama fa'ilnya yang mu'annas hakiki? Memanglah ta'nis tu hanya ada pada fa'il mu'annas hakiki dah, fa'il dia mu'annas hakiki. Dia kata wajib dibuat iza fusila bainal fi'li wa fa'ilih mu'annas hakiki bi illah. Apabila diasingkan di antara fi'il kata kerja dan fa'ilnya hak mu'annas hakiki itu dengan illah. Contoh dia maqama illa Fatimah. Kita tahu fa'il di sini Fatimah, rafu' tu tak? Contohnya fi'ilnya mana? Qama, fa'ilnya Fatimah. Di antara qama dan Fatimah tu ada perkataan illah. Maknanya dia dipisahkan di antara fi'il dan fa'il tu ada perkataan illah. Maka ketika ini walaupun fa'il dia mu'annas hakiki wajib kita buat tu pada fi'il qama. Tak boleh kata ma qamat illa Fatimah tu. Salah salah di sudut nahwu ni. Kena ma qama illa Fatimah. Wajib kita buat ta'ni pada fi'il qama kerana fi'il dan fa'il itu diasingkan dengan perkataan illah. Wujubu hasfi ta'ni ma'a fa'ilihi al-mu'annas haqiqi iza fusila bainal fi'li wa fa'ilihi mu'annas haqiqi bi illa. Kemudian harus jawazu hasfi ta'ni ma'a fa'ilihi mu'annas haqiqi. Hak ni pula harus. Nak sebut tak apa, nak masukkan ta'ni tak apa, tak nak masuk pun tak apa. Tika mana? Iza fusila bainal fi'li wa fa'ilihi mu'annas haqiqi bi ghairi illa. Apabila diasing di antara fi'il kata kerja dan fa'ilnya yang mu'annas haqiqi itu dengan perkataan yang lain daripada illah. Selain daripada perkataan illah, maka kita nak masuk pun tak apa, ta'ni tak si masuk pun tak apa. Wal ajwadu al isba. Hak semolanya, hak paling eloknya kita masuklah ta'ni. Tapi kalau tak masuk pun tak apa, sebaik-baiknya kita masuk. Nahwu qamal yawma Fatimah tu berdiri hari ini Fatimah. Telah berdiri hari ini Fatimah. Fatimah fa'il kerana disandarkan kepadanya kata kerja berdiri, yang melakukan perbuatan berdiri itu Fatimah, maka Fatimah jadi fa'il. Fi'ilnya qama. Qama di sini tak ada huruf ta, kita tak masuk huruf ta. Sedangkan fa'il dia Fatimah. Fa'il dia Fatimah mu'annas hakiki. Kenapa tak masuk huruf ta? Sebab dianya ada di antara dia, antara qama dengan Fatimah itu perkataan al-yauma. Dipisahkan di antara Fatimah dan qama perkataan yauma. Maka harus kita nak bubuh ta pun tak apa, tak si bubuh ta pun tak apa. Kalau perkataan illah memang wajib buat ta. Oleh kerana perkataan ini bukan perkataan illah, maka kita harus bubuh ta. Nak bubuh tak apa, tak si bubuh tak apa. Kalau nak bubuh kita kata qamat al-yawma Fatimatu. Dan inilah ajwad. Kalau kita nak wajib bubuh ta, buat lagu mana? Kena tak yauma belakang. Qamat Fatimatu al-yawma. Kena direct selalu. Fi'il dengan fa'il kena direct. Fi'il dengan fa'il mu'annas hakiki itu kena direct. Tak ada diselangi dengan perkataan, tak ada perkataan lain di antara keduanya, maka ketika itu wajib berbetul. Qamat Fatimatu al-yawma wajib ada ta. Kalau ma qama illa Fatimah wajib buat betul sebab ada illa nafi dan isbat dah. Kalau qama al-yawma Fatimah kedua-duanya boleh dah. Qama pun boleh, qamat pun boleh. Jadi ingat dah. Jadi kena beri perhatian, wajib kita berbuat ta'ni apabila fi'il dengan fi'il kata kerja dengan fa'il yang mu'annas hakiki itu duduk berepek direct, tidak ada kata lain di tengah-tengahnya, maka wajib berbuat ta'nis. Qamat Fatimatu al-yawma. Kalau ada perkataan lain dan perkataan di antara fi'il dengan fa'il itu ada perkataan dan perkataan itu huruf illah, maka wajib buat ta pada fi'il. Jadi ma qama illa Fatimatu.
ma qama illa Fatimah. Kalau ada perkataan lain di tengah-tengah di antara fi'il dan fa'il dan perkataan itu bukan illa, maka boleh kedua-duanya. Nak berbetul pun tak apa, tak berbetul pun tak apa pada kata kerja, dan semolek-moleknya berbetul. Jadi qama al-yawma Fatimatu ataupun qamat al-yawma Fatimatu. Wallahu a'lam. Tak rasa sekadar inilah untuk kali ini, dan semoga ianya bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.